أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا واطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sekali lagi kita mulakan dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah membantu kita, memberi banyak nikmat dan kemudahan dalam kehidupan kita, agar kita menjadi hamba yang bersyukur dengan melakukan ketaatan dan menyahut segala suruhan Allah dan meninggalkan segala larangan, dengan kita menurut segala perintah dan meninggalkan segala larangan Allah. Itulah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa, al-muttaqun, ya. Itu adalah kemuncak bagi kehidupan manusia, ya. Dan biasanya al-muttaqun ni hanya berlaku kepada orang-orang yang beriman, ya. Kerana orang yang tidak beriman, walaupun sebaik mana pun amalan mereka, amalan mereka tidak diterima oleh Allah, sebab mereka menolak Allah, ya, sebagai Rabb, ya, sebagai Tuhan pada mereka. Jadi semua perlakuan yang mereka buat bukannya untuk Allah. Jadi perlakuan macam mana pun hebatnya dan besarnya perlakuan mereka, ya, mereka sebenarnya semua amal mereka adalah tertolak, ya. Bermakna kita termasuk orang-orang yang beriman, dan Islam ni sangat-sangat bertuah, ya, sangat bertuah, kerana bukan saja amalan yang besar yang kita lakukan, tapi amalan yang kecil-kecil pun, sedikit pun, walaupun Allah kata sebesar zarah pun, semuanya akan diterima dan diperlihatkan nanti di hari akhirat, ya. Dengan syarat perlakuan kita itu adalah untuk Allah, ya, untuk Allah. Kalau kita membuat sesuatu tu bukan untuk Allah, walaupun kita orang beriman dan orang Islam, ya, tetapi tujuan kita bukan untuk Allah, maka yang itu pun tak diterima, ya, yang tak diterima. Jadi penting kita untuk memuhasabah diri. Setiap apa yang kita lakukan tu perlulah kita fahami, ya, dia adalah bertujuan untuk mencari keredaan Allah, dan keduanya mesti mengikuti syariah, ya, syariah Islam lah. Dan syariah Islam tu adalah dipandukan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Sebab tu kita penting untuk memahami Al-Quran. Kalau kita tidak memahami Al-Quran, kita tidak tahu pun perlakuan kita tu adakah dia selari dengan kemahuan Allah, ya. Sebab perintah dan larangan Allah tu dan juga segala peraturannya adalah bermula daripada Al-Quran, ya. Jadi kalau punca utama tu kita tidak fahami, kemungkinan besar kalau kita cuba memahami daripada bahan-bahan lain, mungkin dia tidaklah sebaik mana yang kita fahami daripada Al-Quran, insya-Allah, ya. Okey, kita teruskan perkongsian kita pagi ini untuk mengakhiri ayat ke-10 surah Al-Baqarah, ya, ayat ke-10. Dan semalam kita telah pun mula berkongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan, iaitu penerangan kepada komponen-komponen kalimat, ya. Ada 3 kalimat di situ, bima kanu yaksibun, ya. Dan kita
pecahkan kepada komponen-komponen, iaitu yang pertama sekali ialah B ni. B ialah kita tahu dia adalah harfun jar. Harfun jar dalam bahasa Melayu dia ialah kata sendi, dan dia memberi erti dengan, ya, makna B itu ialah dengan. Kemudian komponen yang kedua yang bergabung dengan B tadi ialah dia adalah isim mausul, ya. Isim mausul ni adalah kata nama kaitan. Dia mengaitkan apa yang berlaku sebelumnya, cerita sebelumnya, dengan apa yang selepasnya, ya. Jadi apa yang selepasnya ialah kanu yakzibun tu, ya. Jadi yang itulah yang dikaitkan dengan perenggan-perenggan ataupun kalimah yang sebelumnya, ya. Yang sebelum tu apa dia? Walahum azabun alimun, ya. Itulah yang nak dikaitkan oleh ma ni lah, ya. Ma ni nak mengaitkan kenapa mereka-mereka tu menerima azab yang sangat pedih tu adalah disebabkan, ya, atau yang dikaitkan dengan kanu yakzibun, dengan apa yang mereka dustakan, ya. So itu dipanggilkan isim mausul. Jadi nanti bila kita menerangkan keseluruhan perenggan ayat ni, kita akan dapati apa yang selepas ma tu, kanu yakzibun tu, kita panggilkan dia jumlah silah, ayat silah, ayat sambungan kepada ma. Bila ada ma, mesti ada silah dia. So silah dia ialah kanu yakzibun, ya. Tapi sebelum tu kita kenalkan setiap komponen dulu, iaitu lepas ma tu ada kana, ya. Kana. Kana asalnya ialah, kana ni ialah fi'lun madhi, ya. Dia adalah fi'lun madhi daripada 3 huruf akar kaf waw nun, membina kata dasar kana, kemudian menjadi kata terbitan kana dalam bentuk fi'il madhi, ya. Tetapi kana ni adalah dalam satu kumpulan, bukannya seperti fi'il madhi yang biasa yang berfungsi sepenuhnya sebagai kalimah fi'lun, ya. Tetapi di sini dia tidak berfungsi sebagai kalimah fi'lun madhi, ya, tapi dia berfungsi sebagai fi'lun madhi naqis, ya. Dia panggil dia naqis, iaitu dia sebenarnya sudah menjadi apa yang dipanggilkan amil, ya. Amil ni ialah pelaku kepada sesuatu, iaitu dia ada fungsi yang tertentu di dalam ayat itu, iaitu dia apa dia memarfu'kan isim. Dia akan ada isim dan ada khobar dia, ya. Dia ada isim dan ada khobar. Fi'il madhi biasa tidak ada, ya. Fi'il dalam perbahasan kita mengenai fi'il madhi, dia tidak ada isim dan tidak ada khobar. Itu sebabnya yang ini dinamakan fi'lun madhi naqis, ya. Dalam fi'il madhi biasa kita akan dapati komponen apa? Komponen fa'il, pelaku, dan komponen kata kerja bersama dengan masa. Itu fi'il madhi, ya. Tetapi di sini tidak ada, ya. Dia tidak. Dia hanya berfungsi sebagai dia mengambil isim, dia dipanggilkan isim kana, kemudian dia ada khobar dia. Ada khobar. So dalam konteks ini, manakah isim kepada kana tu ialah waw alif ziyadah ni, ya. Waw alif ziyadah. Macam mana nak mengenal isim kepada kana tu? Senang saja. Kalau dalam bentuk fi'il madhi,
waw al-ziyadah ialah fa'il kepada fi'lun madhi itu, ya. Jadi fa'il kepada fi'lun madhi itulah yang sekarang ni dalam konteks kana dipanggilkan isim kana, ya. Dan isim kana semestilah marfu', ya, kerana kana ni sudah berfungsi sebagai amil yang memarfu'kan isimnya, ya. Sebab dalam bentuk madhi pun yang ini mesti marfu', ya. Dalam bentuk madhi wa al-ziyadah mereka iaitu fa'il dia mesti marfu'. So jadi automatically isim kana juga mengambil i'rab yang marfu', ya. Kemudian bila ada isim, dia ada khobar dia, ya, khobar. So khobar boleh dalam bentuk kata nama. Kalau dalam bentuk kata nama tu kita akan boleh lihat kata nama tu akan terus mengambil bentuk mansub, ya, bentuk mansub. Tetapi dalam ayat ini khobarnya mengambil bentuk fi'il mudhari', ya, fi'il mudhari' yang marfu'. Ini tersilap ejaan ini, ya, yang lebuh pula, ya. Sepatutnya yang lebih dominan, bukannya lebuh, dominan. Jadi sekarang ni khobar dia mengambil bentuk fi'il mudhari', jadi kita tidak akan nampak tanda mansubnya sebab fi'il mudhari' ini tersendirinya ialah dalam bentuk marfu', ya. Bentuk marfu', bila dia mengambil bentuk marfu', dia adalah lebih dominan daripada statusnya yang mansub, ya. So sekarang ni bermakna yang mengambil alih sebagai jumlah khabar ialah yakzibu dalam bentuk fi'il mudhari' yang marfu'. Fi'il mudhari' ini sebenarnya adalah satu ayat, ya, satu ayat, kerana dia sudah menjadi satu ayat yang lengkap, iaitu ada pelaku dia dan ada perbuatannya mendusta dan ada masa dia iaitu berterusan. Ya, jadi dia sudah menjadi satu ayat, so kita panggil dia jumlah. Jumlah ni dalam bahasa Arab maknanya ayat, ayat khabar. Ya, so yakzibu adalah sebenarnya ayat, dan ayat boleh juga menjadi khabar kepada kana. So kita panggil dia ialah jumlah khabar kana, ya. Dan disebabkan kana tu memaksudkan jumlah dia, jadi khabar ayat kana ni adalah dalam keadaan mansub, ya, mansub, tetapi yang lebih dominan ialah karakter dia ataupun ciri dia sebagai fi'lun mudhari', maka ditulislah dalam bentuk fi'il mudhari' yang marfu'. Kemudian waw nun ni tambahan kepada yakzibu, nak menunjukkan yang mereka pelaku yang terlibat di dalam perbuatan ini adalah ramai, ya. So dia adalah imbuhan, ya. Kita katakan imbuhan jamak fa'il. Fa'il kepada yakzibu ni ialah waw nun, ya. Sebenarnya fa'il tu kita nak mengenal, kita ambil ya ni, kita gabung sekali dengan waw nun. Ya dengan waw nun lah yang sebenarnya fa'il dia, ya. Kalau seorang, ya ni saja fa'il dia, tetapi bila ramai, ya ni ditambahkan imbuhan jamak di hujung kalimah tu, dan kita panggil dia apa? Imbuhan jamak fa'il dengan i'rab yang marfu', ya, dengan i'rab yang marfu'. Ya, sebab tadi kita kata apa, fi'il mudhari' ni adalah marfu'. Jadi bila fi'il mudhari' marfu', kalau nak ditambahkan imbuhan jamak, dia kena ditambahkan dengan waw nun, bukannya waw alif ziyadah, ya. Macam ni dia tambah waw alif ziyadah, ya, itu tambahan kepada kana, menjadilah kanu, ya. Itu imbas kembali apa yang kita pelajari semalam, dan kita mengenal setiap
komponen tu, dan sekarang kita boleh memberi penerangan kepada kalimah. Itu yang kita nak buat hari ini, ya. Iaitu kita pergi balik ke galaksi Logos dan kita buat penerangan. Yang ni baru komponen, ya. Kita menjelaskan apakah komponen yang membentuk kalimah tu. Ya, sekarang ni kita beri penerangan pula kepada kalimah tu, ya. Jadi kita gunakan Lexilogos Jawi, ya. So pergi ke Lexilogos, tuan pergi ke tab baru. Yang ni tadi yang Arab. So kita buka yang satu lagi, ya, dengan menekan butang campur ni, ya, untuk membuka satu tab baru untuk Lexilogos. Tapi kita pilih Lexilogos yang kedua ni dalam Melayu, iaitu Jawi. Ya, cari Jawi di sini. Ini Jawi. Ya, select in language itu Jawi. So dia sekarang ni sudah bertukar kepada Lexilogos untuk menggunakan bahasa Jawi Melayu. Sebab kita nak buat penerangan tu ke dalam bahasa Melayu lah, ya. Bahasa yang terbaik ialah bahasa Melayu Jawi lah, ya. Jadi apa kita nak buat sekarang? Kita nak menerangkan penerangan, ya, penerangan kalimah bahasa Melayu. Jadi fa, nun, ra, alif, penerang, lepas tu nga, dan non, ya, penerangan kalimat lah. Dia 3, ya. Jadi dia banyak, jadi kita gunakan plural. Kalimat ya, kalimat, ya, penerangan kalimat yang tadi. Jadi kita copy dia, bawa ke yang Arab ni, kita masuk line belah bawah. Itu yang kita nak buat. Penerangan kalimat apa? Samalah, ya. Kalimat tu, mana kalimat yang 3 tu kita boleh kopikan dia. Yang tu kita nak buat hari sekarang, ya. Kita dah kenal komponen dia, jadi kita boleh menerangkan 3 kalimat. Bima apa dia, kanu apa dia, ya, yakzibuna apa dia. Itu bahagian seterusnya, ya. Jadi kita mulakan dengan bima. Bima kita gunakan buat ayat, cara menerangan, ya, macam buat esei lah, ya, untuk menerangkan 3 kalimat. Iaitu jadi kita mulakan dengan kalimat lah, ya, ataupun Melayu dia kalimah. Jadi kita mulakan dengan kalimah, ya, kalimah bima. Ini yang pertama kita nak terangkan. Kalimah bima adalah tuan-tuan kena praktis, ya. Gunakan Lexilogos ni untuk buat latihan ni supaya biasa dengan menerangkan kalimah-kalimah Al-Quran. Bukan setakat kita tengok saja dan baca, ya. Kena terangkan dia. Dan menerangkannya bukan setakat verbal saja, ya. Terangkan dengan menulis sekali, ya, menggunakan Lexilogos ni. Jadi kalimah bima apa dia? Adalah gabungan, ya. Gabungan apa? Bi dengan ma tadi, ya. Bi dengan ma. Jadi kita gabungan Arab dia tak ada ga. So kita gunakan Jawi Melayu, ya. Jawi Melayu, ambil ga di sini. Alif, ba, waw, nga, nun. Gabungan. Ya, kopikan dia. Okey, adalah gabungan apa? Bi dengan ma, ya. Bi dengan ma. So kita boleh ambil kat sini pun boleh. Kopikan dia bawa sini, adalah gabungan, ya. Bi dengan ma ni. Okey. Dia bila dia bergabung, ya, bi dengan ma,
dia ada pertalian dia. Bila dia bergabung jadi dalam bentuk bima tu, dia ada pertalian dia. Kita masukkan dalam pertaliannya. Kita boleh gunakan pertalian ataupun ikatan pun boleh, ya. Biasanya kita guna pertalian di antara dua kalimah tu. Dalam pertalian, mana fa, fa, ro, ta, alif, lam, ya, nun. Itu pertalian, ya. So pertalian tu kita ingatkan semula apa dia? Jar wa majrur. Itulah ya pertalian dia. Kalau nak letakkan tanda hyphen sebelum tu, satu jar. Apa macam ni je dia? Jim, alif, ro. Itu jar, ya. Jar, lepas tu waw, wa, majrur. Mim, jim, ro, waw, ro. Itulah ya pertalian. Okey. Kenapa tak boleh apa? Tu dia. Ya. Jadi pertalian di antara B dengan ma ni, ya. Kalau nak bracket kat sini pun boleh untuk menunjukkan dalam satu bracket supaya jelas dia, ya. Okay, gabungan B dengan ma ni dia ada pertalian dia. Apabila bergabung dia panggilkan pertalian tu adalah jar wa majrur. Nah, itu untuk kalimah yang pertama, ya, bima. Okey. Okey, lepas tu ada kanu pula, ya. Jadi kita sambunglah buat ayatnya, iaitu dengan, ya. Dengan tadi kita dah ada mana dia, pinjam saja. Mana dengan tadi? Oh, tak ada, ya. Okey, tak ada, tak apa. Pergi saja ke Jawi tu, type saja. Da, nga, dengan. Okey, dengan apa? Kanu, ya. Terangkanlah kanu, ya. Ini bima. Jadi ambil kanu, kopi saja. Dengan kanu, bawa ke sini. Letakkan dalam bracket. Ya. Jadi terangkanlah kanu apa dia. Kanu ialah tadi pun kita sudah terangkan, iaitu fi'lun madhi dot ya yang tidak bertitik, naqisun, ya, naqis, nun, alif, qaf, shad. Itu ijaan dia, naqis, ya. Jadi kanu adalah fi'il madhi naqis. So bila dia maksud dia fi'il madhi naqis itu maksudnya apa dia? Dia berfungsi sebagai apa tu? Amil yang ada isim dia dan khobar dia. Ya, dia tidak berfungsi sebagai fi'il madhi biasa. Okey. Dan sambunglah apa? Kanu ni apa dengan, okey, terangkan yang waw al-ziyadah ni adalah isim dia, ya, isim kana. Dengan, sekali lagi gunakan dengan, copy, dengan ambil waw al-ziyadah ni, ya, masukkan sini, sambung, bracketkan dia. Sorry. Okey, waw tu apa dia? Isim dengan waw al-ziyadah ni isim kana. Isim, kita nama dia ialah isim kana.
bariskan kaf alif nun baris atas. Itulah waw alizadah ni adalah isim kana. Bila ada isim ada khabar dia. Lepas tu sambunglah ya dengan dengan kita dah ada tadi pinjam je. Ya, dengan khabar ya. Khabar kana ialah mana? Yakzibu tadi ya. Yakzibu yang ambil yang ni. Ni sekarang ni dalam bentuk penerangan ya. Tadi dalam bentuk komponen. Ini penerangan kepada kalimah ya. Bracketkan dia masuk yakzibu. Ya. Tapi di sini yakzibuna kita terus dengan waw nun ya. Waw dengan nun sekali lah. Yakzibuna. Ya, kalimah ketiga inilah yakzibuna. Ya, sekarang ni kita nak menerangkan kalimah yang di dalam ayat tu. Tadi komponen yang berbeza. Sekarang ni setiap kalimah tu. Jadi kalimah ketiga ialah yakzibuna. Jadi kita sudah tahu yakzibuna ni adalah khabar dia ya. Kita panggilkan denganlah. Dengan yakzibu, apa dia yakzibuna tu ialah jumlah. Ya, jim, mim, la, ta, mabutoh. Itu jawi jumlah. Ya. Jumlah khabar, khabaro. Khabar kana. Kita panggil dia jumlah khabar kana. Nampak macam complicated ya tuan-tuan. Sebenarnya tidak ya. Apabila kita memahami, kita boleh susun dia elok-elok ya. Walaupun dia macam menulis esei memang perlu pun. Sebab kita nak menerangkan keseluruhan 3 kalimah tu. Jadi kita kena susun maklumat-maklumat yang ada tu dengan sebaik mungkin ya. Jadi jumlah khabar okey, ingat tadi isim kana apa dia? Jangan lupa ya, masukkan i'rab dia. Bila isim kana mesti ada i'rabnya. I'rab dia ialah yang marfu'. Ya. Tulis yang y dengan nga ni untuk yang dalam jawi punya lesilogos, masukkan di sini iaitu apa? I'rab dia. Kalau tidak tak lengkap lah. Mim, ra, fa, waw, ain. Itu dia. Waw ziyadah ni ialah isim kana yang marfu'. Lepas tu yakzibuna dia adalah jumlah khabar kana. Ya. Jumlah khabar kana kita terangkan dia apa? Fi'il mudhari'. Dot, alif, ra, ain, fi'il mudhari', yang apa? Yang juga marfu'. Jadi yakzibu ni ialah dia adalah jumlah khabar fi'lun mudhari' yang marfu'. Itulah penerangan kepada yakzibu, yang mana fi'lun mudhari' itu berperanan sebagai khabar kana ya. Okey, selesai penerangan kalimat. Maknanya tiga-tiga ni kita dah terangkan. Pertama dulu kita pecahkan kepada komponen. Yang lepas tu kita beri penerangan kepada 3 kalimat tu sekali daripada bima apa dia. Yang ini. Lepas tu kanu di sini. Ni kita bracketkan ya. Elok kita bracketkan lah supaya jelas sikit ya. Bima di sini. Itu dia. Yang pertama bima, yang kedua kanu, lepas tu yang ketiga yakzibun. Selesai ya untuk penerangan ya. So apa kita buat? Kita akan sambung dengan apa tu? Pembentukan kalimah. Yang tu kita akan buat besok ya. So komponen penerangan dan kita buat pembentukan kalimah, yang tu kita buat besok, tapi kita boleh letakkan tajuknya, iaitu kita gunakan Melayu ni pembentukan fa, mim, ba, nun, ta, waw, qaf,
kaf, nun, ya. Pembentukan. Ini kita akan buat besok. Ini kita masuk je dalam apa ni, situ, dan pembentukan apa, dia ada 3 tu, ya. Jadi dia banyak, ya. Jadi kalimat lah. Nah, okey, ya. Ustaz, Ya. yang tadi itu kan dengan waw alif isim kana marfu. Marfu tu ain kan? Oh, sorry. Ya. Marfu. Dia ain, ya. Dia. Okey, maaf. Ujung pun yang marfu'ah. Tersilap tekan lah tu, ya. Okey, Okey. so selesai tu apa ni, dia sebab dia apa, tak cukup frame tu, kita tekan large frame untuk kita simpan dia, ya. Simpan dia. Kalau nak besar pun boleh, besarkan sikit. Kalau nak jelaskan apa, nampak dia lebih jelas, kita boleh besarkan dia, ya. Apa yang kita telah bincangkan tu. Lepas tu kita boleh print screen untuk simpan dalam screenshot, ya. Dan pada masa yang sama, sebab kita nak sambung lagi ayat ni besok, yang ni kita simpan dalam Word tadi, ya. Word tadi sebenarnya kita telah sampai kat mana, ya. Kanu fi'il madhi kita sudah sampai sini semalam, jadi kita sambung je. Copy yang ni pergi ke Word tu. Ini saya sampai sini semalam lah. So kita sambung je simpanan tu daripada Bima ni sampailah yang ujung sekali, dan besok kita sambung di sinilah, ya. Kalau dia mengelirukan ni, kita turunkan, semua ni turunkan supaya dia masuk dalam satu muka, ya. So ini yang kita simpan tadi, dan savekan dia, jangan lupa save, kalau tidak dia terpadam. So besok kita sambung je pembentukan kalimat macam manakah bentuk apa tu, mana dia, Bima tu dibentuk, Kanu tu dibentuk, Yaksibun tu dibentukkan, ya, insyaAllah. Okey, untuk hari ini kita sampai di sini saja, sudah 7.48, ya, sebab pagi ni ada kena buat apa ni, pelajar universiti ada menduduki peperiksaan akhir semester ni, kena buat invigilation untuk student pukul 9 tu, so kena pergi awal sikit lah, insyaAllah. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.